minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, anda bersama saya Dai Aiman dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa khabar para penonton sekalian? Harap semuanya dalam keadaan sihat sejahtera, baru lepas solat subuh berjemaah, ada yang baru lepas baca Yasin sama-sama dengan kita tadi kan. Dan alhamdulillah, kita nak teruskan lagi pengajian kita dalam Tanyalah Ustaz. Pada hari ini kita membicarakan satu topik yang cukup menarik, iaitu berkaitan dengan wanita kiriman Tuhan. Siapakah itu? Tuan-tuan lah tu yang duduk depan kaca TV tu kan. Baiklah, bagi mengupas topik kita pada hari ini, kita bawakan kepada anda Al-Fadhil Ustaz Yaakob Yusra. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Macam mana Ustaz? Topik kita pada hari ini berkaitan dengan wanita kiriman Tuhan. Itu dia. Maklumlah Ustaz kan, anak pun dah sampai 6 orang dah. Pasti wanita. Pilihan Ustaz itu adalah wanita kiriman Tuhan kan. Baik, kepada para penonton yang mungkin nak mengajukan soalan-soalan kepada Al-Fadhil Ustaz, boleh call kita ataupun boleh terus ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3 untuk mengajukan soalan. Baik para penonton sekalian, tanpa melengahkan masa lagi, kita nak berikan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk membawakan topik kita pada hari ini, wanita kiriman Tuhan. Tafadhal Ustaz. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah yang dihormati Dai Aiman dan dihormati tuan-tuan penonton Tanyalah Ustaz. Mudah-mudahan Allah memberkati kita dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Baik tuan-tuan, sedang tak sedap tuan-tuan, kita dah berada pada dah masuk 20 Syawal. Kan, sedap tak sedap dah masuk pada, kalau tengok 10 fasa terakhir bulan Syawal. Jadi siapa-siapa yang belum berjaya menghabiskan puasa 6, saya ucapkan good luck dan janganlah buat lock untuk kita melepaskan peluang puasa 6 hari dapat fadilat seperti setahun insya-Allah. Baik, bila sebut tentang wanita kiriman Tuhan, maka sudah pastilah satu dambaan yang kita sangat mengharapkan menjadi satu kelompok manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan kita sebagai di atas dunia ni sebagai pusat transit dan akan dimasukkan kita kembali ke tempat yang kekal selamanya, yakni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak dispesifikkan wanita kiriman Tuhan itu kepada satu dua golongan. Malah kita mengharapkan perbincangan kita pada pagi ini menjadikan di antara tuan-tuan juga adalah wanita dambaan syurga yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi sebagai satu bentuk hanya wasilah semata-mata, sebagai satu bentuk tempat transit untuk kita melakukan amal agar kita dapat tuai di akhirat kelak insya-Allah. Jadi kita akan tuntaskan secara panjang lebarnya apakah ciri-ciri yang boleh menjadikan di antara tuan-tuan dan saya, mudah-mudahan isteri kita, anak-anak kita, ahli keluarga kita termasuk di antara makhluk yang dikirimkan oleh Allah sebagai ruangan yang boleh memberikan faedah dan manfaat di sisi agama insya-Allah. Sebab ada orang kata, depa tak apalah ustazah. Tak. Tidak menjadi syarat untuk jadi ustazah, tidak menjadi syarat untuk belajar agama semata-mata. Hatta kalau kita tengok dalam Sahih Bukhari, betapa rahmatnya Allah ini sehinggakan pelacur pun Allah boleh masukkan ke dalam syurga. Bukan nak suruh kita buat maksiat, tapi nak abang kata apa, rahmat Allah itu terlalu luas agar kita tak merasakan aku dah buat dosa, jadi lalang dah buat dosa tu, buatlah terus. Jangan dah buat macam tu pula. Kita nak biar better late than never, biar lambat daripada tidak ada langsung penyesalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas apa jua maksiat yang kita pernah lakukan insya-Allah. Maknanya Ustaz, penonton-penonton kita ni pun tertanya-tanya, adakah aku wanita dambaan syurga kan? Tapi sebelum itu Ustaz, pastinya kita melihatkan bahawa contoh yang paling cantik sekali lah kalau kita nak ambil wanita dambaan syurga ini, pastinya wanita kiriman syurga ini pastilah isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat kita ni Ismail Maisa ada satu soalan pembukaan Ustaz. Soalannya, siapakah di kalangan isteri-isteri Nabi wanita kiriman Tuhan di zaman para Nabi dan Rasul terdahulu? Tafadhal Ustaz. Okay, baik. Terima kasih pada Tuan Ismail Maisa untuk satu soalan pembukaan mukhaddimah yang sangat baik untuk kita mengambil sebagai satu bentuk iktibar ataupun benchmark. Dalam manusia ini diperlukan satu benchmark ataupun ikon yang perlu diikut. Hari ini anak-anak muda kita terarah dengan ikon-ikon yang salah. Kan? Dia minat dekat apa?
white pink, kan, dengan kumpulan yang pelik-pelik, kan, yang tidak membawa satu bentuk kebaikan pun pada agama anak kita, kan. Bila dia pemai, kita tengok dalam keadaan hedonisme yang melampau-lampau, kan, seronok yang tak boleh nak tak relax punya seronok, kan, sampai campur adukkan lelaki perempuan, pakaian yang memang Allah, kalau tengok pun tuan-tuan terbang kepiah kita, kan, tak tengok pun rugi kadang-kadang dia pun kata. Maka dalam keadaan budaya-budaya ini membuatkan kadang-kadang anak-anak ini tersalah meletakkan ikon itu siapa, membuatkan tuan-tuan benchmark dalam kehidupan mereka juga terarah ke arah budaya hedonisme yang dibawa. Maka tuan-tuan disebutkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Nabi kata sayyidat an-nisa, penghulu bagi sekalian wanita itu ada 4 yang disebutkan sebagai ahli jannah. Nabi kata ini dah jaminan syurga ke atas mereka ni. Kalaulah disebut kepada Huzaifah Al-Yamani itu 10 nama lelaki yang dijadikan syurga, maka tak berkecuali ada juga 4 golongan wanita yang telah Allah sebutkan dan Nabi sebutkan, disebut dengan sayyidatun nisa'i ahlil jannah. Mereka ni daripada golongan-golongan ahli syurga, yang mana daripada sumbangan mereka itu daripada kadar yang berbeza-beza. Kalau kita tengok ada 4 nama. Yang pertama kata Nabi SAW daripada kalangan ahli syurga, daripada kalangan wanita itu daripada ayah ibunda Nabi Isa alaihissalam, kan, kita kenal namanya Maryam binti Imran, kan, yang mana melahirkan seorang anak tanpa suami. Macam mana kecaman tu tuan-tuan, mengandung tanpa suami ni, Allahu Rabbi, tak tahulah nak orang nak hentam apa, kan. Tetapi membuktikan bahawasanya walaupun tidak bersuami masih boleh mendapat darjat yang mulia di sisi Allah. Maka mana-mana yang menonton pagi ni yang forever alone, jangan risau. Ni bukti bahawasanya ada wanita yang tidak berkahwin pun Allah boleh muliakan dia menjadi ahli syurga. Bukanlah berarti oh Gutusat kami tak duk kahwin, tak. Kahwin itu adalah satu perbuatan Nabi kata sebahagian daripada umat aku. Nabi suka orang yang berkahwin dan meramaikan zuriat. Tapi kalau Allah takdirkan dah usaha macam-macam dah, kan, dah jaga dah semua tapi masih tak dapat juga, kan, jodoh, maka jangan tak perlu nak stres teruk sangatlah. Siti Man yang disebutkan Maryam adalah wanita dambaan syurga yang mana disebut sebagai ahli syurga yang tidak punya suami. Ada yang ada suami yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemuliaan kepada seperti Siti Fatimah radhiyallahu anha, kan, atau seperti mana Sayyidatina Siti Khadijah radhiyallahu anha memiliki suami yang sangat baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga boleh menjadikan dia sebagai baik. Dan dia juga disebut sebagai wanita contoh yang memiliki harta yang banyak. Hak ni hati-hati, sebab kalau kita tengok statistik yang berlaku kes perceraian hari ni yang banyak berlaku apabila sebahagian, bukan semua, sebahagian daripada kalangan wanita yang mempunyai pemilikan harta yang banyak, mempunyai kuasa yang banyak, maka kat situ biasanya akan banyak berlaku masalah dalam rumah tangga. Bukan kata semua, ada segelintir kecil. Bila kita tanya, saya sendiri pun pernah kaunseling, bila mana ada dia tanya, Ustaz, saya nak cerai dengan suami, saya kata sebab apa? Sebab saya dah ada semua benda. Saya kata, adakah disebabkan kamu memiliki semua benda menghalalkan untuk kamu menidakkan hak suami kamu? Dia kata, apa fungsi saya kahwin ni, Ustaz? Saya nak kena dengar cakap dia dah, kenapa? Saya dah ada duit saya sendiri. Ui, hati-hati, kan? Khadijah menunjukkan teladan apa? Wanita yang paling kaya di bumi Mekah, mewarisi harta Khuwailid pun masih ada ketaatan kepada suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Fatimah merupakan anak seorang pemimpin. Hari ni ramai mana yang disebabkan papa, anak kita ni anak papa mengah holding, kan, membuatkan kita hilangnya akhlak sebagai manusia yang baik. Sebab apa? Pak kita kabel kemas, kan, buat salah apa pun tak apa, kan. Pak kita duit banyak, membuatkan kita sewenang-wenangnya berjalan di atas muka bumi Allah, melakukan perkara yang Allah tak suka. Dan yang keempat, wanita yang menjadi dambaan syurga yang disebutkan sebagai ahli jannah oleh Nabi SAW ada Asiyah. Tadi ada suami yang baik, ada ayah yang baik, pemimpin, ada tidak bersuami, maka special case pada Asiyah ini adalah suami yang panggil hantu raya. Siapa dia? Fir'aun, Ramses yang kedua. Kan? Suaminya Fir'aun pun boleh menjadikan seorang isteri itu baik. Maka tidak ada alasan kalau orang tak ada suami boleh jadi ahli syurga, orang yang ada suami yang baik boleh jadi ahli syurga, orang yang ada harta boleh jadi ahli syurga, orang yang menjadi anak kepada seorang pemimpin nombor satu pemimpin yang di antara nombor satu negara dunia pun boleh menjadi anak yang baik, dan juga isteri yang mendapat perangai suami yang tidak baik pun boleh menjadi
ahli syurga, maka apa di manakah alasan kita nak bina hari ini, melainkan ambillah pada 4 teladan ini sebagai panduan pembukaan bicara kita untuk soalan yang pertama, benar-benar memberikan manfaat insya-Allah. Oh, maknanya tak ada alasan Ustaz. Ada orang ada claim, dia kata engkau anak Pak Ustaz boleh lah jadi wanita kiriman syurga. Tapi rupanya anak hantu raya pun boleh juga. Baik Ustaz, kita ada sahabat kita di Facebook nak bertanya satu soalan yang cukup menarik bersama dengan Laila Dila Rosa. Adakah wanita kiriman Tuhan ini begitu sempurna keimanan dan ketakwaan pada Yang Esa atau bagaimana Ustaz? Mungkin kita nak tahu apakah ciri-ciri dia Ustaz. Tafadhal. Baik, terima kasih pada Puan Laila Dila Rosa. Soalan yang sangat baik berkaitan Allah SWT, adakah wanita kiriman Tuhan ini adalah begitu sempurna keimanan dan ketakwaan pada Yang Esa ni Allah SWT? Dan bagaimanakah Ustaz? Baik tuan-tuan, asasnya kita faham sebagai manusia ini iman kita bertambah dan berkurang. Sehingga kan kalau kita tengok daripada kalangan 4 wanita dijanjikan syurga itu pun juga ada teguran-teguran yang Nabi buat kepada mereka, menunjukkan bahawasanya mereka juga melakukan kesalahan. Mereka juga ada ruangan-ruangan kekurangan yang perlu untuk dicukupkan. Seperti mana Fatimah pernah satu hari dia mengadu kepada Rasulullah, dia penat. Kan, penat untuk nak uli tepung. Kan, kalau kita mungkin penat nak masak nasi lah, nak kena goreng, nak kena basuh, nak buat lauknya. Jadi Fatimah mengadu kepada Rasulullah penat. Maka Rasulullah kata, wahai Fatimah, ketahuilah bahawasanya kepenatan kamu, penat kamu, lelah kamu, peluh kamu itu akan dibayarkan ganjaran syurga. Seronok Fatimah. Mendapat orang kata semangat lah kan. Macam kita lah kadang-kadang waktu para suami kena faham, isteri ada keadaan dia burst juga. Kan, urus anak, urus rumah, urus semua benda. Sebab tu cuba usahakan sesibuk mana pun dia, cuba bagi me time dekat dia kadang-kadang tu. Habaq kata sayang, hari ni pergi ye. Pilah. Kan, spa ke, sekali-sekali buatlah surprise kita kan. Sebab saya terus terang, kalau kita nak uruskan rumah tangga, pening kita nak jaga anak-anak. Saya dengan 6 orang kapasiti string di bawah, ada 6 orang anak. 6 orang saya semua latu-latu, tuan bayangkan. Semua lelaki. Kan, 2 bulan yang lepas isteri saya pergi 2 minggu ke Indonesia, ada interchange student dalam untuk dia punya universiti. Oh tuan-tuan, 2 minggu jaga anak di rumah, baru kita tahu langit tinggi rendah. Saya rasa terang urus staff 100 orang di bawah saya rasa lebih okey kot daripada urus 5 orang 6 orang anak yang kita nak urus tanpa isteri. Baju malam, baju siang, baju tema, baju saja boleh kita mengamuk dah jadi hak Hogan. Belum lagi tak cerita jadual anak, belum lagi nak cerita masa tidur anak, masa makan anak, segala benda-benda barulah kita fikir, ya Allah, inilah kesusahan yang isteri aku tanggung. Maka sebab tu tuan-tuan, bagi ruang kepada mereka. Kadang-kadang tu buat surprise je. Abang yang esok saya yang cuti, abang urus anak, abang urus apa semua ni, saya yang pergi spa. Pilah buat kuku, buat rambut. Orang perempuan dia suka benda-benda begitu. Cuba bagi me time kepada dia. Sebab kadang-kadang dia burst. Fatimah pernah mengadu dalam keadaan dia penat. Dan saya yakin kakak-kakak, ibu-ibu juga yang sedang menonton hari ini pun kadang-kadang fikir, betul juga, anda tak ada rehat langsung. Ya, sebab itulah tuan-tuan ni disebut di antara golongan yang Nabi kata, kalau kamu jaga 4 benda ni, masuk syurga kamu. Yang pertama, jaga solat. Ibu-ibu dengar, kakak-kakak dengar. Jaga semayang. Jangan dia buat ulang. Hang tengok drama kadang-kadang sampai semayang pukul 8 suku. Jangan duk jadi mangkuk ingat. Jangan duk jadi huduh ingat perangai ni. Nabi kata man jama'a baina salatain. Siapa yang jenis semayang hujung-hujung waktu ni, sebelah kaki dekat dengan orang neraka Allah. Bukan kata salah nak tengok TV. Kan? Nak tokok TV tu pun tak apa, tapi jangan sampai tinggal semayang. Yang kedua Nabi kata apa? Jaga puasa. Orang perempuan jaga puasa bulan Ramadan. Dan yang ketiga, jaga apa? Jaga ketaatan dan patuhnya kita kepada suami selagi mana tak bercanggah dengan syarak. Ni hati-hati, jaga yang ni. Yang keempat, jaga marah diri dan aurat. Maka jaga 4 benda Nabi kata apa? Pilihlah mana-mana pintu syurga yang kamu nak masuk. Itu orang perempuan. Habis dia tahu ustaz tu yang kami duk buat, jaga anak, buat ni pagi-pagi, suami kami tak bangun, kami dah bangun kena serika baju dia. Kan, saat lagi sarapan anak, lepas tu saat lagi dia pergi kerja, kami kena kemas rumah. Dia balik kerja, kami nak kena sambut pula. Letih Ustaz, itu bukan kerja kami pun kalau ikut dari segi tanggungjawab. Maka itu namanya kerja bonus yang kita buat agar Allah memudahkan Allah untuk masukkan kita ke dalam syurga Allah. Maka sebab tu tuan-tuan, hakikat bila sebut tentang adakah melalui kesempurnaan, Puan Laila tadi tanya, sudah pastilah kita tidak sempurna. Jangan mengejar kesempurnaan, tetapi berusahalah untuk menjadi lebih baik setiap hari.
The moment kita letakkan benchmark sebagai perfection, maka tuan-tuan tu yang orang tak berani nak berubah. Sebab apa? Bila letakkan perfect, kena berubah tu, kena kalau boleh tu tudung bidang 60 tu. Lemah kawan tu. Tak mampu dia mungkin nak buat, nak memikul tanggungjawab yang orang dah mungkin duk buat ni. Maka biarkan adanya progress. Dipanggil dengan slowly but surely. Tak perlu kepada kesempurnaan, tetapi berusahalah untuk menjadi baik setiap hari. Walaupun kita banyak melakukan kesalahan, walaupun saya dan tuan-tuan yang menonton ni kita duk buat maksiat, kita duk buat kesalahan, kita ada kekurangan, maka jangan dipandang pada kekurangan, pandanglah pada apa kelebihan yang kita boleh buat setiap hari, walaupun masih bergelumang dengan kesalahan ataupun kesilapan. Mudah-mudahan Allah memberikan ruang dan kesempatan kepada kita semua yang sama, insya-Allah. Masya-Allah. Bila Ustaz sebutkan 4 Sri Kandi yang hebat tadi, iaitu Maryam, Fatimah, Khadijah, Asiyah, 4 orang betul Ustaz yang mana kalau kita nak bandingkan dengan wanita-wanita di zaman sekarang ni, macam susahlah nak follow Ustaz, kan? Jadi sahabat kita ni ada mengadu ni, Cahaya Nur, dia mengadu ni Ustaz, dia kata apakah sifat mulia yang dimiliki oleh wanita di zaman Rasulullah SAW yang wanita zaman now ni Ustaz, zaman sekarang ni boleh follow, boleh ikuti Ustaz? Baik, terima kasih pada Da'i Aiman. Dipanggil zaman now. Bukan kaleng-kaleng Da'i Aiman ni. Subhanallah. Baik, tuan-tuan rahmat ya Allah. Terima kasih pada Puan Cahaya Nur atas soalan berkaitan. Bila tanya tentang apakah sifat kemuliaan yang ada kepada 4 ataupun wanita-wanita dambaan syurga ini. Dan sudah pastilah kita letakkan benchmarknya kepada 4 nama tadi. Sebab itu jaminan daripada Rasulullah. Kan? Suami isteri saya, isteri Ustaz Aiman dan isteri-isteri kita, anak-anak kita belum tentu lagi, tapi insya-Allah mudah-mudahan mereka termasuk di antara kalangan yang kita doakan. Secara khusus saya mendoakan agar isteri saya Izzatul Akmal, Nur Amira, moga Allah memberikan kebaikan kepada mereka. Amin. Pada ibu saya almarhum ibunda saya, ibu tiri saya, agar mereka diberikan kebaikan syurga dan memiliki ciri-ciri. Bila sebut tentang ciri-ciri ni apa yang kena ada, tuan-tuan, hari ni kita tengok mutaakhir ini. Ciri-ciri 4 tadi wajib kena jaga tadi. Saya sebut tadi. Jaga sembahyang, jaga puasa, taat pada suami selagi tak bertentangan dengan syarak, dan yang keempat adalah jaga aurat dan maruah diri. Hak tu wajib. Hak tu jangan ada buat lak tinggal. Dia bukan pilihan, tu kewajipan. 4-4 ni kena jaga. Kata ustaz, saya tak ada suami nak kena taat kepada saya. Taat pada mak ayah. Kan? Kalau belum bersuami. Taat pada mak ayah ni kadang-kadang terlepas pandang. So kata tak ada suami, lebih kurangnya hidup dia dengan mak ayah. Jangan. Nah, baik, apa yang kena ada tuan-tuan hari ni, hati-hati. Yang kita tengok banyak yang berlaku kepada dalam kalangan wanita adalah dalam penjagaan apa? Mulut mereka. Nabi balik daripada Isra' wal Mi'raj, disebut dalam kitab Jam'ul Fawaid. Nabi kata, aku melihat di antara golongan yang paling banyak diazab oleh Allah, yang pertama golongan yang meninggalkan salat. Yang kedua, Nabi kata melihat satu kelompok manusia yang mereka diazab disebabkan lidah-lidah mereka. Hati-hati. Maksudnya, yang paling banyak kena azab daripada kalangan wanita nantinya adalah disebabkan lidah-lidah mereka. Mengumpat. Mengumpat orang ni, bergosip ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Kan? Kalau bab gosip ni tuan-tuan tengok engagement paling tinggi di media sosial. Tak kira benda apa pun. Bab rumah tangga orang nombor 1. Bab komen rumah tangga orang ni, Allahu Akbar. Macam dia tu, apa ni, jawatan kuasa pendamai mahkamah. Nampak terror nak mampu kan? Maka hati-hati sungguh, saya minta tolong sangat-sangat dalam bab ni, jangan cepat sangat jari menulis. Tuan-tuan pegang satu perkataan, kita akan diuji dengan apa yang kita cakap, apa yang kita duk komen, apa yang kita duk hentam orang. Tuan-tuan pegang perkataan ni, kita akan diuji dengan apa yang kita duk bubuh, duk cakap sangat ni. Saya pernah kena, saya diuji dengan apa yang saya cakap. Kan? Kita diuji, bakal diuji. Sebab tu janganlah tangan ni jadi, orang kata apa, kalau mulut tu celupak, kalau tangan tu dibahasa dengan celupak, jangan celupak sangat. Kita terlalu cepat untuk kita menggunakan rantaian jari teknologi kita hari ni untuk kita cakap benda yang kita tak tahu. Kata guru saya, kalau kita cakap satu benda tu betul, mungkin kebetulan. Kalau salah, dikira sebagai fitnah. Dan bimbang-bimbang yang fitnah itu Allah akan balikkan kepada kita. Saya bagi renungan mudah untuk kita faham. Tuan-tuan cuba ingat balik. Kita yang hidup tahun 90-an, 80-an dulu, selalu orang suka banding-bandingkan. Ada jiran-jiran kita, adik-beradik, mungkin mak saudara kita, yang selalu duk kata, yang bercakap buruk tentang orang lain. Dan tuan-tuan sekarang dah recall lah siapa dia. Saya tak suruh tuan-tuan tuduh siapa-siapa, tapi tuan-tuan ada pengalaman masing-masing. Maka cuba recall balik ke mana mereka hari ni. Yang duk cakap buruk pasal orang itu, hari ni dia dan keluarganya di mana?
Dekat mana tuan-tuan? Ha. Ada yang kadang yang duk hantam kita gila-gila dulu, dia lagi teruk sekarang. Kenapa? Kerana Allah akan menguji dengan apa yang kita bercakapkan hari ini. Maka kita usahakanlah sama-sama. Bukan saya nak ni, cuma saya nak jangan terlalu lancang dengan mulut agar tidak menghilangkan ciri-ciri yang ditanya oleh Cahaya Nur tadi. Jaga yang 4 tadi, dan jaga yang paling penting khususnya kepada dalam kalangan wanita adalah dari segi mulut. Kerana kajian dibuat, wanita ini akan bercakap vocabnya tidak kurang 3 kali ganda daripada lelaki. Maksudnya kalau lelaki 10,000 vocab yang bercakap sehari, maka perempuan at least 30,000. Paling common. Lepas tu kalau kita balik, bini kita senyap, tu something wrong somewhere. Tapi kalau dia bercakap, confirm dia tengah normal. Saya rasa semua suami-suami di dunia, termasuk, saya tanya, demi Allah, seminggu lepas ada seorang jiran mertua saya itu, anak menantu dia bisu. Jadi dia kata, Ustaz, Alhamdulillah lah, menantu saya balik waktu mana pun tak pernah bising. Memang bisu. Terus saya kata, mereka bercakap macam mana? Saya kata, Cik Di, dia kata, dia macam tu, Ustaz. Bangun pagi-pagi tu, meserak tangan-tangan. Oh, maksudnya saya kata, maksudnya dalam keadaan ni Allah bagi tak bersuara pun dia akan beletak juga. Beletak, Ustaz, beletak dengan jari. Jangan dia buat main. Abang kata, memang istiqamah betul perempuan yang Allah bagi dalam bab bercakap ini, benda yang dia perlu agar merehatkan dia, insya-Allah. Baik Ustaz, maknanya ciri-ciri yang Ustaz sebut tu nampak macam dah ada dah kepada penonton-penonton kita ni. Nak dengar lagi apakah ciri-ciri wanita kiriman Tuhan ini? Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Wanita hiasan dunia, seindah hiasan adalah wanita soleha yang akan membahagiakan syurga di dalam rumah tangga. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, wanita kiriman Tuhan. Pada hari ini bersama dengan Ustaz Yaakob Yusra, Masya-Allah. Ustaz, bila kita sebut wanita kiriman Tuhan ni kan, pasti kita melihatkan dia bertudung labu, pakai jubah dan sebagainya kan. Nampak solehah kat situ. Tapi sahabat kita ni, Ashwish Aziz ni, dia nak tanya satu soalan, Ustaz. Bagaimana jika wanita yang dimaksudkan itu datang hanya pandangan zahirnya kelihatan baik, solehah dan sebagainya, tetapi hakikatnya muncul untuk memporak-perandakan keadaan dan berniat berhajat tak baik akan sesuatu? Macam mana ni Ustaz? Nampak elok tapi perangai na'udzubillah. Okay, baik, terima kasih pada Puan Ashwish Aziz atas soalan beliau. Bahasa mudahnya saya terjemah ni, bahasa kampung soalan ni dia, ni orang baik bila dia tanya soalan ni dia berlapik. Jadi bahasa mudah untuk kita faham ni, dia direct to the point. Baju ni pakaian elok, panggil huduh lah, lebih kurang macam tu lah. Maksudnya pakaian dia, masya-Allah, pandangan zahirnya cantik, soleha, tapi hakikatnya muncul untuk memporak-perandakan ni perangai penyakit hati yang tidak baik kepada orang lain. So bahasa mudah je, hashtag pakaian cantik, panggil huduh lah. Baik, tuan-tuan rahmati Allah. Nabi SAW sebut dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, kedudukan hadis pada 4651. Kata Nabi, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah tidak memandang pun pada, yang pertama adalah rupa paras kita. Mana rupa paras ni termasuk dari segi pakaian kita, perwatakan kita. Allah tak pandang. Kan? Hang putih ke? Kan, kalau macam kita sini spesies dia bukan gelap Ustaz. Kita tinted. Kalau buka tinted ni insya-Allah selamat. Tapi kita lepas JPJ ke insya-Allah. Maka Allah tak pandang pun hang putih, hang hitam, bangsa apa, kan? Tak kisah. Kan? Maka flawless tak flawless, kan? Dan Allah tidak memandang juga dari segi wa amwalikum, dan juga dari segi harta benda kita. Kalaulah dipandang dari segi harta benda, maka seronoklah orang-orang yang lahir dalam keadaan yang kaya-raya. Allah tak pandang semua tu, melainkan kata Nabi SAW, walakin yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memandang pada qulubikum, hati-hati kamu. Cuma janganlah kita jadikan modal, dia kata kalau macam tu kau ustaz,
pakaian ni tak penting lah. Tak, pakaian penting kerana Allah sebut dalam Al-Quran surah An-Nur untuk melabuhkan pakaian kamu, menunjukkan bahawa apa? Untuk menjadi baik harus memakai pakaian yang baik. Tetapi dengan memakai pakaian yang baik belum tentu mewajibkan ataupun menjadikan confirmation kepada seorang itu pasti akan jadi baik, kerana dia akan diuji juga. Dia pakai, sebab tu kita tengok kebanyakan orang yang berhijrah. Saya ada baca satu kajian berkaitan statistik orang yang berhijrah dan kembali kepada kejahilan. Agak tinggi, Ustaz. Sebab apa? Sebab dia mungkin ujian dia tengah nak berubah, baru nak jadi baik. Mungkin faktor keluarga, faktor kawan-kawan membuatkan kadang-kadang dia frustration daripada nak berubah itu, sehingga kan kadang-kadang dia menjadi lebih teruk daripada itu lagi. Kan ada sejarah artis-artis yang dia berubah, yang dulunya dia pondan lah kita bahasakan. Dah bagus dah ni. Dah buang dah apa semua bagi elok, bagi jadi sempurna sebagai lelaki, tapi dalam keadaan pressure tertentu membuatkan dia kembali kepada jalan yang sama dan jauh lebih teruk. Dan tambah dengar kata orang lain dah. Tu hati-hati. Maka sebab tu cuma pada wanita janganlah kita menjadi alasan. Dia kata, Ustaz, kami tak pakai tudung tapi hati kami baik. Tak apa. Maka tambahlah kebaikan itu dengan patuh dengan apa yang Allah perintahkan, juga dengan memakai dengan pakaian yang baik. Pakaian yang baik pula tak wajib kena tudung tu bidang 60, tuan-tuan. Macam baru ni ada satu, mereka invite, lama dah, 2-3 tahun lepas, mereka invite saya, Ustaz, masuk dalam satu grup. Dalam grup WhatsApp tu, nama dia apa? Grup tudung labuh VS tudung shawl. Memang nama grup tu spesifik, memang buat untuk tu. Kita kata apa benda pula dah ni, aku cerita dia, kita ni seumur hidup saya tak pernah pakai tudung ni, Ustaz. Tak pernah pakai lagi. Kan? Lepas tu dia invite kita masuk dalam grup tudung labuh VS tudung shawl. Jadi saya pun diam, apa benda, Faizal tengoklah dia pun duk bahas. Hak ni kata macam ni, yang kata macam ni. Lepas tu saya kata, boleh tak saya nak tahu apa objektif grup saya dah invite saya ni untuk apa? Saya memang hampa ceritalah kok mana pun saya tak boleh pakai tudung. Saya tak mau pakai tudung. Kan? Saya hijrah lah kok mana pun saya tak boleh pakai tudung. So dia kata, Ustaz, sebenarnya kami nak minta Ustaz masuk sebagai pengadil. Lah, pengadil pula dah. Saya kata, kenapa? Dia kata, Ustaz, ni kami ada geng kami, yang geng tudung labuh bidang 55, bidang 60 ni, Ustaz. Kan? Lepas tu mereka ni grup tudung shawl. Tudung shawl ni jadi ikat-ikat je lah. Kan? Nak ikat-ikat, dia selit kepala, tu. Okey, baik, saya kata, okey, bagus dah, bagus. Tudung, geng-geng tudung ni. Okey, lepas tu apa masalahnya? Dia kata, Ustaz, geng tudung labuh, kata kat kami geng tudung shawl, kata kami ni tudung kami tak tutup aurat. Tudung kami ni terlalu berfashion sangat. Lepas tu yang ni, hak ni pula dia kata balik, dia kata, Ustaz, geng tudung shawl tu kata kami, dia kata kami ni macam cendawam jalan. Saya duk bayang, cendawam jalan. Saya bila tudung mereka tu labuh sangat, jadi dia bahasakan dengan cendawam jalan. Dia kata, la hawla wala quwwata illa billah. Nak bergaduh, saya kata, berapa puluh juta orang yang belum pakai tudung. Hampa duk bergaduh pasal pakai tudung ke tidak? Saya kata, selagi mana hang pakai tudung shawl ke, tudung bawai ke, tudung ikan kering ke, selagi mana menutup aurat, hatta hang serlum dengan kotak saja pun tutup aurat, dah cukup dah. Tidak dibahasakan kena pakai tudung Transformers ke, tudung apa, tak ada. Tudung saji pun tudung boleh. Saji pun boleh. Kalau syaratnya menutup aurat, okey. Yang nak bergaduhnya kenapa? Tapi dia pun bergaduh, Ustaz. Tuan-tuan, dia pun bergaduh, tuan-tuan. Dia punya ni macam perdebatan lebih teruk pada parlimen tu. Saya rasa. Kalau buat live tu demam kita dengar. Dia kata, sudah bergaduh lah. Hang nak bayar tudung selang masuk celah ketiak, celah kangkang ke apa, selagi mana tutup aurat, maka it's okay. Kan ada orang tersudut judge lebih-lebih lah. Kita pun nak bergaduh dan sebagainya kan. Maka janganlah kita menjadikan lesen. So kata Ustaz kata, maksudnya orang yang pakai pakaian elok ni pun tetap Allah pandang pada hati tak, tetap dari segi syaraknya jangan dicari adatkan. Jangan ditinggalkan syariat, yakni pemakaian yang baik, mudah-mudahan menjadikan kita orang yang baik. Walaupun dah pakai baik tapi ada kita nampak orang jahat, dia sudah pasti ada. Macam mana kita tengok dengan bila mana adanya satu kekurangan, jangan dihukum pada semua akan bersifat pada kurang. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan pada orang yang berpakaian yang baik, memiliki akhlak yang baik, termasuk kepada orang yang belum memiliki pakaian yang baik, mudah-mudahan Allah mencantikkan dengan pakaian yang Allah redha, insya-Allah. Masya-Allah. Baik, Ustaz. Kita nak menyambut panggilan ni bukan daripada geng shawl lah. Assalamualaikum. Siapa di talian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dai. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Salam ya, Kak. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya Ustaz, apakah wanita kiriman Tuhan ni bila diuji dia bersabar dan rela? Itu je soalan saya.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi. wabarakatuh. Baik Ustaz, tadi kita cerita pasal pakaian lah. Ni kita cerita pasal dalaman pula. Sesuai dengan sahabat kita ni pun ada masalah yang lebih kurang sama juga. Mazni Hassan ni dia kata wanita kiriman Tuhan ini adakah ditujukan buat seorang wanita yang tetap bersabar dengan ujian kesakitan yang dialami, ujian sikap suami serta anak-anak walaupun tidak dipedulikan tapi tetap setia sehingga ke akhir hayat. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih pada Puan tadi, Puan Robizan dan juga Puan Mazni. Soalan yang sama daripada yang panggilan secara live pada pagi ini dan juga daripada soalan ditanyakan semalam di Facebook Tanyalah Ustaz. Jadi kita kill two birds one stone lah dengan dua soalan dengan satu jawapan. Yang pertama, bila sebut tentang sabar, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran lebih daripada 90 kali berkaitan sabar. Dan khilasah kepada sabar ni penghujungnya apa? Innallaha ma'as sabirin. Maksudnya apa? Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar, yakni Allah memberikan kepada kita jaminan ataupun orang take for granted ataupun janji daripada Allah, orang yang sabar ni end dia adalah syurga. Dia punya ending dia syurga, itu sabar. Maka sudah pastilah apabila diuji, tadi Puan yang bertanya, bila diuji dengan kesakitan, kesusahan, kepayahan, dia tetap bersabar dan reda, ya, perlu kepada sabar dan reda. Seperti mana disebutkan tadi, kita punya benchmark yang 4 tadi, bila mana diberikan harta yang banyak kepada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, bersabar dan reda dia agar tidak menghilangkan akhlaknya sebagai seorang isteri. Apabila diuji memiliki suami yang perangai macam hantu raya, kan? Kalau kata kita nampak apa ni, Fir'aun ni, kalau Allah cerita tentang Fir'aun dalam Quran, nak abang punya jahat. Punya jahat tu disebut dalam surah, di antaranya disebut dalam surah Al-Ankabut. Kan? Dalam surah As-Saffat, Allah cerita tentang macam mana huduhnya perangai Fir'aun ini. Dan sehuduh-huduh akhlak itu, tiba-tiba Allah lahirkan di celahan kejahatan, kejahilan, kemaksiatan yang dibuat oleh Fir'aun, lahirnya seorang manusia namanya Asiyah. Maksudnya tuan-tuan, Masya Allah, kita diuji dengan macam-macam kehidupan kita, macam-macam berbeza-beza episodnya. Saya diuji dengan kehidupan saya, Da'i Aiman dengan kehidupan Da'i Aiman. Tuan-tuan diuji dengan cara tuan-tuan. Mungkin ada yang diuji dengan pasangan yang Masya Allah menguji sungguh kita. Maka Nabi sebut dalam satu hadis yang lain, Nabi kata, Al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Orang yang mana Allah bagi ujian yang berat pada dia, dan dia boleh lagi beribadah. Makna ibadah adalah sabar, reda, tawakal, diusaha untuk memperbaiki. Dan Nabi kata apa? Kahijratin ilayya, diberikan ganjaran seperti mana kamu berhijrah kepada aku. Besar ganjaran tu Kak Mazni, Kak Robizan, apabila kita sabar di atas ujian. Ya, kata Ustaz cakap senang lah. Kami yang diuji ni, ya Allah, tak tahu lah nak abang macam mana. Ada seorang hamba Allah, kita duk cerita tentang masalah kita ni, kata, oh, saya ni sekian. Tiba-tiba dia cerita, Ustaz ni baru ni. Dia cerita, dia kata, Ustaz, suami saya kena tangkap, duduk dalam jail 2 tahun lah. Kena pula Seksyen 39B. Dadah 1 kilo kat tubuh badan. Uish. Secara teknikal ni tuan-tuan, gantung sampai mati. Jadi kita nak dengar kisah lepas ni boleh Ustaz? Boleh Ustaz. Sajalah kita bagi suspense sikit penonton kita. Gini pun lari juga kan. Kita Tunggu Ustaz nak tengok. Baik, para penonton sekalian, nak tahu apa yang terjadi kepada suami tadi Ustaz Baik, kita kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru dalam topik perbincangan wanita kiriman Tuhan. Tapi nak dapat syurga ni bukannya murah saya. Pastinya wanita kiriman Tuhan ini besar ujian yang Allah berikan kepada mereka. Macam cerita yang Ustaz cerita tadi kan, macam mana seorang wanita diuji dengan suaminya masuk ke dalam penjara. Boleh Ustaz sambung lagi cerita tu, seronok tu. Baik, terima kasih kepada Aiman dan rakan-rakan penonton Tanyalah Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Baik, tuan-tuan, sebelum nak cerita tentang cerita tadi, tuan, saya nak minta tuan-tuan kerjasama sekejap untuk buat. Ada 2,000 orang yang sedang menonton, hampir 2,000 orang sedang menonton di Facebook. Kita pakat-pakat tolong share dan sebarkan kebaikan agar mudah-mudahan ganjaran pahala tu dah free dah dapat pagi ni. Untuk rekod Tanyalah Ustaz beroperasi, tak ada lagi orang patah jari disebabkan tekan butang share. Kan? Jadi janganlah patahkan hati
orang-orang lain yang mungkin sedang mendambakan mereka juga bakal ahli syurga. Maka jangan kita eksklusifkan syurga tu hanya kepada kita, jangan kedekut tidur masin sangat, sebar-sebarkanlah luas ke benda yang tidak perlukan modal. Kalaulah benda tak perlu modal pun kita berkira-kira dengan Allah, kita takut-takut tuan-tuan, syurga yang begitu mahal akan jauh daripada kita disebabkan kedekutnya kita di dunia. Jadi tuan-tuan, 2,000 orang sedang menonton di Facebook, tolong tuan sebarkan, mungkin dapat 2,000 manfaat yang lain. Yang tengok Kod TV jangan susah hati, tuan-tuan boleh buka juga Kod media sosial, tekan butang share, terus sambung tengok Kod TV, tetap dapat pahala, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik tuan-tuan, saya sebutkan tadi saya jumpa dengan seorang hamba Allah ni, demi Allah baru saya jumpa sangat. Bila kita cerita tentang masalah kita, dia cerita tu rasa masalah aku kecil sangat. Kan dia, suami dia kena tahan dengan 39B section dadah dan dengan kandungan 1 kilo ni secara asasnya memang hukum gantung, confirm dengan perundangan. Bukan kata di Malaysia, di dunia pun memang itu adalah sebagai dia dicas bukan sebagai penagih, dicas sebagai pengedar. Dan dalam kawalan pula, kalau duduk dalam kereta mungkin banyak loophole yang boleh di ni, tapi duduk kat tubuh badan, maksudnya dalam kawalan dia, dan memang dia yang seorang-seorang. Kan? Bila tanya kat dia kata apa? Ustaz, saya serah pada Allah ya. Sabar dan redha dia tu. Kan? Padahal suami ni paling koman lah, kalau tak kena hukum gantung pun paling cak ayam section 39B ni tak 15 tahun payahlah. Maksudnya koman-koman dia baru umur 23 tahun. Reman dah daripada sejak 2021, sekarang dah 2 tahun reman. Baru ni dalam proses perbicaraan. Kan kimia lah banyak tu, mungkin tak tahu bila lagi ni. Kalau kata 15 tahun, paling minimum kali 15 tahun lah. Kata, umur dia dah keluar, suami dia dah umur dekat dia umur 40 tahun lah. Lagi dia besarkan anak, dia uruskan anak waktu tengah pantang. Kalau kita fikir, ya Allah, kalau kita jalan sikat apa, cerai ya. Kan? Tapi nak kata punyalah sabar ni, walaupun diuji dengan masalah suami yang ada jenayah yang sebegitu pun, dari satu sudut orang boleh berbicara macam-macam, kita bahaskan tentang sabarnya pada dia itu. Soal rasional tak rasional, tuan-tuan, kita boleh bagi idea kita boleh bagi pendapat kita. Ini soal dia dengan Allah pula. Sebab tu tuan-tuan, saat kita nak bercakap tentang ujian pada kita, maka pandang-pandang ujian kepada orang. Di saat kita dah rasa, ya aku, ya Allah, duit tak ada, tapi kita ada masa dengan keluarga kita. Ada orang yang tuan-tuan, duitnya banyak, masanya tak ada langsung dengan anak-anak. Ada orang yang tuan-tuan, kita pandang orang ni, kita kata, seronoknya tengok Dai Aiman, kan? Pagi-pagi boleh buat macam ni. Ada orang yang tuan-tuan, hari ni mungkin tengah terlantak duduk atas katil dah berbulan-bulan. Saat kita membanding-bandingkan kelebihan orang, kenapa tidak kita memandang kekurangan orang? Dia kata, Ustaz, saya cakap tak apa, saya di lutut ni nak bangun pun susah, Ustaz, nak pergi mengaji macam mana. Ada orang tak ada kaki, maklum. Ada orang tak ada kaki dan tangan pun ada. Maka sebab tu bila kita tak tengok balik, ramai lagi diuji lah, jauh lebih berat. Sebab tu disebut dalam ulul azmi ni, para nabi dan rasul yang diuji dengan banyak ni, siapa yang paling banyak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalaulah sebaik-baik manusia itu pun diuji oleh Allah, apatah lagi kita yang lok-lak ni tuan-tuan, maka selayaknya kita juga diuji. Dan disitulah wujudnya arti sabar dan redha yang ditanyakan tadi, bukan hanya kepada wanita, apatah lagi kepada lelaki juga perlu kepada kesabaran yang sama. Sebab di end of the day-nya, sabar ni yang saya sebutkan tadi 90 kali Allah sebut dalam Quran, jangan sia-siakan dia, mudah-mudahan menjadi asbab kita semua masuk syurga dengan sabar. Maknanya dengan sabar ini adalah tiket untuk ke syurga, Ustaz ya. Masya-Allah. Tambah pula sekarang ni Ustaz, musim-musim orang kahwin. Kenduri sana, kenduri sini, baru-baru ni Ustaz sampai 5 kenduri satu hari kan. Macam mana kita nak penuhi kenduri tu kan. Tapi orang kata dalam kita nak memilih pasangan ni, pastilah kita nak memilih wanita kiriman Tuhan ini. Jadi sahabat kita ni, Izara Zulaika, ni dia tanya ni mungkin wakil kepada orang lelaki jugalah. Ramai lelaki mendambakan wanita kiriman Tuhan untuk dijadikan ciri-ciri isteri mereka. Namun, apakah persediaan seorang lelaki perlu ada untuk persediaan mereka sebelum berkahwin agar membentuk isteri mereka yang didambakan kerana ia bukanlah datang bergolek, namun memerlukan kerjasama dari suami juga untuk menjadikan isteri itu wanita solehah. Dia bukan tiba-tiba dapat saya. Silakan. Baik, terima kasih pada Puan Izara Zulaika berkaitan, of course, semua lelaki ni kalau tanya orang lelaki ni, nak menikah dengan siapa dia? Nak menikah kalau boleh isteri ni isteri yang solehah lah. Walaupun kita tak soleh pun, tapi nak semua macam tu. Atau saya pernah, saya ada kelas dulu dengan budak-budak mak rempit ni. Saja buat kelas dengan budak-budak mak rempit. Syarat masuk kelas tu kena mak rempit.
Jadi dia pun selesa saya. Dia pun main dalam keadaan walaupun dengan tocang rambut seluar pendek, hak yang minah-minah rempit yang daripada bawa ni pula dengan tudung tak pakai. Tapi okey je kita buat kelas dengan depa. Depa kata ustaz, oh ustaz tak marah kami pakai macam ni. Saya kata mujuk hangpa main. Kalau hangpa tak main saya nak kuliah dengan siapa? Tapi lama kelamaan depa okey ustaz. Depa ni budak-budak ni pernah nak kepada attention je, nak kepada kita marah dia, dia nak perhatian dengan cara macam tu. So tak apa dia main, kita berkawan dengan dia. Bila depa ni main ustaz, saya tanya, memang depa kata hampa nak menikah dengan depa ni. Dia duk bawa dia punya awek ni, minah rempit dia lah kan, bawa kan. Masing-masing dia ada collect dia. Kan, dia punya ada co-pilot dia tu. Hampa nak menikah dengan dia. Tanya terang-terang ni. Dia gelak dia kata dah ustaz. Ni dia kata untuk syok-syok je. Dia sebut depan terang-terang depan mereka kalau kita mau jack tengah belakang. Kan? Dia sebut terang-terang. Dia nak menikah ambil elok-elok lah ustaz. Takkan nak macam ni. Kan? Dan kau hak yang sonoknya hak perempuan tu macam tak apa nak cerdik mungkin tak makan kismis kot. Dia boleh duk gelak padahal ni duk bahan hang ni. Maksudnya tunjukkan apa hak duk lolak tu pun tiba-tiba nak nanti isteri yang bagus, isteri yang solehah. Maka tuan-tuan rahmati Allah itu memang dah menjadi siasat fitrah kepada kita. Kita jahat tahu mana pun kita nak kebaikan kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita. Hatta ayah yang merokok, tak ada dia pesan kat anak dia hantar sekolah ni ayah nak pergi kerja ni ada rokok ayah dah balut siap lagi kat sekolah siap rokok ikutlah ayah. Tak ada. Sebab dia tahu hang tu sudah bahas lah. Dia kata ustaz saya pegang rokok makruh, hang tu sudah bohong, hang tak mau nak rokok. Sebab apa? Dia tahu benda tu benda yang tak elok dan dia nak kepada kebaikan. Kerana fitrah tu Allah jadikan manusia ni, Allah kata apa? Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak Adam tu, tuan-tuan saya haklah duk buat panggil huduh-huduh tara mana pun, semua kita dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah ni mana apa? Fitrah ni jalan yang kita dekat dengan Allah. Fitrah ni jalan yang kita nak kebersamaan kita dengan Allah dan Rasul. Jahat mana pun kita. Kan? Sebab tu bila nak kepada pasangan ni apa persediaan yang perlu ada. Baik, kita bincang tentang persediaan. Tuan-tuan, ketika kita mengharapkan kepada pasangan yang baik, maka kita juga perlu untuk jadi baik. Walaupun sekarang tak baik ni, tapi berusaha untuk menjadi baik. Kerana Allah akan memberikan pasangan yang sebanding dengannya. Baik, apa yang perlu kena ada? Paling koman pada suami. Kalau tuan-tuan yang menonton ni sebagai ibu dan ayah yang mana anak tuan-tuan yang mungkin pada peringkat anak dara tuan-tuan, peringkat yang dah nak kahwin. Anak laki tuan-tuan dah duk gatai pungkok, duk abang, mama, papa, cik nak kahwin. Okey, tak apa, tak nak masalah. Mudahkan urusan mereka tetapi letakkan sedikit syarat. Bukan pada kewangan. Saya minta tolong jangan bebankan mereka dengan kewangan. Nak kenuri duk letak syarat. Kena ada kereta, kena ada rumah lain, mereka melakukan maksiat. Apabila tuan-tuan memahalkan urusan pernikahan, maka tuan-tuan sedang memurahkan urusan kemaksiatan. Saya ulang. Tuan-tuan, kadang-kadang ibu ayah yang sedang lacurkan anak-anak untuk memilih jalan maksiat. Jangan mahalkan. Tuan kenuri dah lah buat 1000 pack jemputan. Kan? 1 pack RM10. Dah RM10,000 habis kat situ. Lepas tu mak teringin makan laksa. Pak nak makan mi Bandung. Apa ingat apa? Ni pesta makan. Tuan-tuan, jangan bebankan anak-anak. Ramai anak-anak muda hari ni yang terpaksa menanggung hutang sebab kahwin sehari. Kahwin dia sehari. Ya, tuan-tuan bukan ingat pun. Orang pergi makan-makan macam Ustaz kata tadi. 5 kenduri. Larang nak makan semua. Ingat apa? Belah saka. Ingat apa tuan-tuan apa? Ingat bear ke apa? Makan sehari sampai 5-6 kilo makanan. Tak. Maksudnya kita pergi buat apa Ustaz kalau 5 kenduri? Pergi salat rumah. Lepas tu minum air sikit balik. Habis yang makanan yang duk pulun. Dia kata Ustaz kami kena bagi nampak grand. Nak keluar nak terkorah. Jangan bebankan kesian pada anak-anak. Syarat yang kena ada kepada anak kita sama ada lelaki ke perempuan, paling asas faham ilmu fardu ain. Settle. Abang ada dulu kalau hang nak menikah, abah nak hang khatam kitab apa? Saya bagi panduan. Namanya kitab Safinatun Najah. Dalam mazhab Syafi'i itu kitab asas berkaitan fardu ain. Cerita bab ayat, cerita bab solat, cerita bab bersuci, cerita bab puasa, cerita bab haji. Asas fardu ain tu. Selain daripada ilmu fardu ain tak apa. Fardu ain tu kena tekankan pada anak-anak kita. Sebelum anak kita abang kata, "Papa, cik nak Along nak kahwin dah jumpa ada markah ni, saya hidung 18 inci." Tak apa, 18 26 inci pun tak apa. Kulit putih apa, tengok daripada jauh dia nampak macam lampu isyarat. Tak apa. Letakkan syarat pada dia, abah nak hang pergi mengaji kitab ni dulu. Tipis kitab tu. Janganlah pak bagi syarat peluk-peluk kelek. Ada saya sebab bang ni dia kata kena hafal 30 juzuk. Demam kawan tu. Kan tengok Quran nampak muka markah dia tak boleh hafal dah dia kata ustaz. Nak buat macam mana keluarga bagi syarat, jangan membebankan mereka. Maka letak
asas fardu ain itu. Dan disebut Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala menjadi satu dosa kepada ibu dan ayah apabila anak dah balik dan berakal tak selesai ilmu fardu ain. Maksudnya tuan-tuan dengar bagi elok. Saya yang bercakap ni pun sama, tanggungjawab yang sama, tak kira hang ustaz ke hang siapa dia ke, buat benda salah tetap bandingan yang sama Allah akan bagi. Anak kita kalau laki mungkin 12 tahun, 13 tahun dah kira balik, kalau dia tak boleh baca Quran ataupun Quran ni spesifiknya adalah surah Fatihah dengan betul, dia baca tu dia terabuk, terpeleot merata, tak betul kan? Tuan-tuan, kita sanggup dosa. Setiap saat ni duk tengok-tengok, tanyalah ustaz pun boleh tanggung dosa sebab apa? Anak tak selesai ilmu fardu ain. Semayang subuh tadi dia baca macam mana? Sebab rukun qauli dalam semayang dia. Tergugurnya rukun, tidak sah ibadah kita. Anak kita tak faham ilmu fardu ain. Rukun semayang tah kepala ekor tak tahu. Bab puasa ikut teradap, yang dia reti bab puasa imsak anil muftirat, tak makan tak minum, amboi mudah hang aja. Kan? Bab apa? Bab ilmu fardu ain tak tahu, bab bersuci, ayat mutlak apa tak beza. Maka tuan-tuan, pagi ni kita sedang menanggung dosa. Kalau anak tak selesai fardu ain, apatah lagi nak menikah tuan-tuan, jangan ada bolak, maka jangan abaikan tanggungjawab ni, duduk tekan bab nu bab banyak sangat terlepas bab ni. Betulkan bab fardu ain, mudah Allah memberikan kebaikan. Tak perlu menantu ustaz tuan-tuan. Nah, tak perlu pun menantu yang mengaji syariah dan usuluddin. Cukuplah mereka faham ilmu fardu ain. Boleh letakkan syarat. Nanti kita akan ceritakan selepas berehat nanti kenapa perlunya benda tu insya-Allah. Tapi lelaki yang baik ni untuk wanita yang baik, macam mana tu ustaz? Selepas ini, para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Hari ini kita bicarakan tentang wanita kiriman Tuhan hari-hari Jumaat ni Ustaz penuh aja makcik-makcik di depan TV tu, dia tarik anak dara dia tarik anak perempuan dia, mai duduk kat sini dengar elok ni nak menikah sangat. Tapi Ustaz tadi Ustaz cerita pasal mak rempit tadi Ustaz tanya mak rempit pun nak minah solehah juga ya. Tapi itulah, dapat ke tak dapat tu, itu yang menjadi persoalannya. Sahabat kita ni Liana Mikael, apa pendapat Ustaz tentang pernyataan lelaki baik untuk wanita yang baik? Dan begitulah sebaliknya, kerana jika wanita yang tidak baik ini tidak ditemukan dengan lelaki yang baik, bagaimana dia mampu berubah nak jadi baik? Adakah wanita sebegini boleh dikategorikan sebagai wanita kiriman Tuhan? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih pada Puan Liana Mikael tentang persoalan tentang yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, lelaki yang baik untuk perempuan yang baik, perempuan yang baik untuk lelaki baik, dalam surah An-Nur, surah yang ke-24 ayat 26. Berkaitan, Allah mengatakan bahawa dari segi panduannya, ini bukan ayat arahan ataupun janji Allah berkaitan hang baik confirm juga baik, kerana kalau itulah statement yang kita faham, maka bersalahanlah dengan kisah Asyah. Maka kata Habib Ali Zainal Abidin dalam syarahan beliau berkaitan pada ayat 26 surah An-Nur ini, itu adalah panduan yang Allah bagi agar kita mendapatkan pasangan yang menjadi salah satu ruangan yang paling penting adalah daripada 4 ciri itu adalah sekufu. Mesti kena dapat yang sekufu. Mana sekufu ni kita jadi baik, maka usahalah untuk mendapatkan pasangan yang baik, dan biasanya akan mendapat pasangan yang baik. Mudah-mudahanlah. Ataupun paling koman, paling cak ayam pun berusaha duduk ke arah nak sama-sama jadi baik. Baik. Maka dalam bab ni macam tadi kata saya nak suami yang baik, kita lah ni start jadi baik dah. Jangan tunggu saya start, saya berubah lepas dapat suami baik. InsyaAllah sampai orang Kedah panggil sampai kesut lah tak berubah kita. Maka kita sekarang dah usaha dah. Start with the first action. Version 1 is better than version none. Mulakan yang satu dulu daripada tak mula apa langsung. Jangan duk sembang kari, buat sampai jadi insya-Allah. Tapi orang kata susah-susah masuk je dekat madat tu. Insya-Allah jadi wanita kiriman Tuhan. Tak gitu Ustaz Jadi biasa je kalau kita sebut pasal tahfiz ni Ustaz, banyak orang buka tahfiz untuk anak-anak lelaki. Tapi bezanya madat mengambil inisiatif untuk membuka sebuah tahfiz khusus untuk pelajar perempuan. Kita nak tahu juga bagaimana madat menyusun atau bangunan tahfiz pelajar perempuan ni Ustaz. Silakan.
Baik, alhamdulillah, terima kasih. Sedikitlah selingan kita untuk sebelum nak pergi rehat ni kan. Bila sebut tentang untuk kita buat madrasah untuk perempuan, alhamdulillah sekarang kita dah memulakan fasa pembinaan dah pun. Dah settle filing pada bulan Ramadan hari itu, dan sekarang raya ni dia pun start dia buat adalah. Dan kita menjangkakan kalaulah masjid kita boleh disiapkan dalam tempoh 12 bulan setengah, dan tak mustahil tahfiz kita boleh disiapkan dalam tempoh sekitar 7-8 bulan. Maksudnya untuk pengambilan awal tahun depan lah. Dan untuk makluman tuan-tuan rakan-rakan penonton, subhanallah, masya-Allah, tabarakallah, permohonan untuk kemasukan kita pada tahun ini saja mencecah 6,000 orang. Cuma duka citanya untuk tahun ni kita hanya mampu ambil 15 orang. Tak ada kuota, Ustaz. Kalau boleh sumbat aku sumbat tu nak sumbat juga, tapi tak ada kemampuan lah untuk kita nak ambil, melainkan kita terpaksa kita bina fasiliti bangunan yang baru yang lebih selesa, yang insya-Allah mudah-mudahan tahun depan paling common, paling cak ayam kita boleh buat masuk dalam 200 ke 300 orang penyertaan daripada 6,000 permohonan tadi. Dan sebahagiannya kita buka untuk pengambilan anak-anak perempuan yang nak menghafal Quran, dalam masa yang sama nak memperkasakan juga ilmu akademik, insya-Allah. Tapi program ni best, Ustaz. Nampak ada memanah, berenang. Boleh cerita sikit tak, Ustaz? Okey, baik. Asas kepada pemilihan sukan untuk pelajar-pelajar saya, alhamdulillah kita kategorikan 3 kemahiran. Yang pertama memanah, berkuda dan berenang. Alhamdulillah hampir semua pelajar di Mahad Integrasi Madat yang habis 30 juzuk semua akan ada lesen scuba. Maksudnya kenapa scuba? Orang tahu, Ustaz, kenapa scuba? Sebab orang yang scuba automatik boleh berenang. Kenapa memanah? Kerana memanah ini disebut tentang Imam Syafi'i. Kenapa belajar memanah? Sebabkan dia ajar untuk fokus. Quran ni adalah untuk kita repeat dan fokus. Dan kenapa berkuda? Kerana berkuda di antara salah satu aktiviti yang dianjurkan oleh Nabi, sehingga Imam Suyuti menyebut ada lebih daripada 70 hadis. Kalau tak apa, saya tak kisah, tapi terpilih nak fokus kepada sukan lain. Kami masuk itu pertandingan Hesa bola, kena belasah. Saya tak marah anak murid saya. Sebab saya kata tak apalah, dia pernah main bola, mainlah. Kan? Tapi saya nak fokus kepada sukan yang memang ada intipati yang baik kepada pembekalan otak mereka. Sudah pasti pada 3 sukan yang disebut oleh Nabi SAW. Lepas tu memanah, alhamdulillah untuk sukan memanah ni kita ada 10 pelajar yang dah masuk peringkat kebangsaan dah pun. 10 pelajar kami ni baru ni masuk tournament, hampir 10 kategori tu menang. Memang saya fokus. Memang budak-budak kami tak relax lah memanah ni. Kalau pencuri masuk dia panah tu kena kat jubok pada muka. Jadi memang kita fokus betul-betul lah dalam bab memanah. Tapi menghafal ni, Ustaz, dalam tempoh yang singkat, pakai kaedah apa, Ustaz? Buat pasal kita buat kerjasama dengan Indonesia punya kaedah dan bersebut karantina. Mereka ada lebih kurang 83 cawangan di seluruh dunia. Dan kaedah mereka saya sendiri pun dah try. Saya bawa ayah saya umur 64 tahun dah try, mak saya umur 60 tahan pun dah cuba. Sangat baiklah dari segi kaedah untuk ziyadah, penambahan bacaan itu sangat baik, sehingga kan kita mencapai tahap 90% daripada pelajar-pelajar kita boleh menghabiskan 30 juzuk dalam kurang tempoh 2 tahun. Termasuk budak-budak yang masuk tu zero, belajar alif bata. 6 bulan belajar pemulihan, dan satu tahun 6 bulan lagi hafalan, dan mereka boleh habis, insya-Allah. Baik, Ustaz. Jadi kepada para penonton kita ni yang sama-sama nak berganding bahu, bayangkan tempat ini dapat dibina dengan besar dan juga hebat, melahirkan ramai hufaz. Bayangkan bagaimana kesannya. Jadi kita nak tanya pada Al-Fadhil Ustaz, bagaimana penonton-penonton kita ni nak berganding bahu bersama dengan Ustaz? Baik, sebelum nak pergi berganding bahu, saya nak maklumkan pada 20 hari bulan nanti di tempat kita di Masjid Madat, kita anjurkan kursus hafalan karantina secara percuma. Tuan-tuan mailah belajar sampai tahap guling-guling boleh hafal. Saya doa dan saya sumpah tuan-tuan menonton pada pagi ini boleh hafal Quran sebelum mati. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan boleh mai daripada pagi sampai tengah hari, kita buat kursus secara percuma. Cuma percetakan 1,000 orang je lah. Sekarang ada lebih kurang 6 biji baih dah confirm. Jadi cuma ada baki lebih kurang 400 orang saja yang kosong lagi. Jadi daftarlah segera, free je, tak payah bayar apa. Dan hari tu juga ada jamuan raya di tempat kita. Jadi sambil-sambil mai, tak berlapak lah, confirm kenyang. Dan siapa yang nak menyertai untuk sumbangan, boleh tuan-tuan, kita sedang siapkan tahfiz fasa pertama dan fasa kedua, dan kita juga nak persiapkan rumah warga emas. Jadi tuan tengok di madatcenter.com, boleh derma wakaf infak untuk mak ayah kita. Mudah-mudahan saya doakan mana menyumbang pada gini, Allah bagi pasangan yang baik. Amin. Ataupun membaikkan diri kita. Tuan-tuan, kita tak baik semua, saya tu pun tak baik. Kita sama-sama usaha untuk jadi baik dengan asbab sedekah jariah kita. Tuan-tuan jangan risau, bukan akaun saya ni, masuk kepada akaun Murtada Dakwah Center. Saya bercakap lah, berbuih mulut-mulut pun tak masuk pun duit tu 1 sen dalam akaun saya. Melainkan kita nak manfaat bersama dan berkekalan sampai orang kata hashtag til jannah. Jadi siapa yang menyumbang, tuan-tuan jangan risau, ada lebih daripada 60,000. Tuan-tuan baca sampai guling-guling pun tak habis ibu ni, diberikan secara percuma. Kalau tak menyumbang pun tak apa, tuan-tuan minta je free. Ustaz, duit tak ada dah, beli pulut dakak baru ni habis duit.
Kan? Tak apa tuan-tuan, minta campur rumah pun kita bagi juga insya-Allah buku ni sebagai manfaat bersama, tanda ingatan kita. Tuan-tuan pegang satu benda, banyak tanda ada, sikit tanda ingat. Nah, walaupun RM1, RM2 kita bagi berkat hari Jumaat ni, moga Allah memberkati, memasukkan kita semua ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih saya ucapkan. Jadi Ustaz, di antara fasiliti yang mungkin ada dekat sana, ada rumah warga emas, ada hub sukan, sunnah, e-sport center, rumah kucing, dan lain-lain lagi. Tuan-tuan bayangkan setiap infak yang tuan-tuan berikan dinilai jariah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz, kita dah tamat dah di TV3 dah, dan kita nak sambung lagi 30 minit di TV9. Para penonton nak dengar lagi kupasan daripada Al-Fadhil Ustaz tentang wanita kiriman Tuhan. Adakah anda yang sedang menonton ini? Kita sambung selepas ini. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih para penonton yang terus setia bersama dengan kita pada hari ini. Maklumlah Ustaz, sarapan pun dah siap, baju pun dah siap sidai, dapur pun dah siap kemas. Inilah wanita kiriman Tuhan yang akan kita bincangkan pada hari ini, sesuai dengan satu soalan yang menarik ni Ustaz. Tapi jangan stres-stres, jangan tegang-tegang. Soalan ni agak panas sikit bersama dengan Intan Zurina Abdul Razak. Aura ibu tiri. Itu dia. Ibu tiri sering dianggap negatif dan akan berlaku kejam dengan anak-anak tirinya. Sedangkan ada ibu tiri yang penyayang. Adakah ibu tiri penyayang merupakan wanita kiriman Allah buat anak-anak yang mendambakan kasih seorang ibu? Ni apa, bawang merah bawang putih Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih kepada Puan Intan Zurina Abdul Razak atas soalan berkaitan aura negatif ibu tiri. Baik tuan-tuan, yang pertama kena faham, dalam Islam tu dia tidak ada sebenarnya istilah ibu tiri pun. Kalau orang yang berkahwin dengan ayah kita, automatik nasabnya sebagai ibu. Dari segi hukumnya tetap haram mu'abbad. Macam saya, arwah mak saya meninggal ketika saya umur 13 tahun dan ayah saya berkahwin dengan ibu tiri. Yang kami semua okey sangat sampai hari ini pun, alhamdulillah, ibu yang sangat baik, yang sangat jaga kami, jaga ayah kami secara khususnya. Waktunya saya berumur 17 tahun, maksudnya 5 tahun lah hampir ayah saya survive membesarkan kami sehingga kapan tok saya kata kahwin lah kan. Dan masya-Allah, dan ibu tiri yang sangat baik pun tak ada pun, semua kita dah dimomokkan dengan cerita Cinderella teruk sangat kan. Duk cerita bawang putih bawang merah, ibu peri, zoom out zoom in tu teruk sangat, membuatkan episod saja Ustaz beratus Ustaz. Saya sekolah tingkatan 1 sampai tingkatan 6 tak habis-habis duk zoom out zoom in, zoom out zoom in. Kan? Sebab apa? Diberikan dengan stigma yang negatif itu membuatkan kita dengar je ibu tiri mesti jahat. Kita dengar je ibu tiri mesti jahat. Maka tuan-tuan tolong betulkan balik hakikat nak menjadikan seseorang itu wanita yang Allah redha ini, yang menjadikan dambaan syurga, wanita kiriman Tuhan itu, tidak kiralah apa jua status. Dan demi Allah, di satu rumah orang tua-tua di Bidung tahun 2011-2012 saya pernah pergi untuk program di sana Ustaz. Yang jaga dia ibu tiri Ustaz. Di saat mak kandung ni buang dia, ibu tiri yang jaga. Tu nak cerita sikit macam mana. Hak yang panggil tak yang wuduhnya mak kandung pula dah. Maka sebab tu nak kata apa? Hak dalam nak melakukan kebaikan ni siapa-siapa boleh buat. Dalam hak nak melakukan kejahatan pun siapa-siapa pun boleh buat. Sebab tu dalam Sahih Bukhari kita tengok ada ahli ibadah, seorang wanita ahli ibadah dihumban ke dalam neraka sebab apa Ustaz? Berlaku zalim kepada kucing je. Padahal ibadah seumur hidup tu hanya buat naya, buat tahana kat kucing, Allah humban dalam neraka. Dalam bagaimana seorang wanita yang seumur hidup melakukan kemaksiatan kepada Allah hanya disebabkan berlaku ihsan bagi minum anjing yang dahaga sahaja, ketika mana Allah redha, maka Allah masukkan ke dalam syurga. Maka hari ini bukan kita nak bincang siapa baik dan siapa jahat. Kita nak berusaha mendapatkan redha Allah yang paling utama. Siapa pun kita hari ini, apa pun status kita hari ini. Mungkin yang sedang menonton hari ini belum berkahwin, tak mustahil untuk masuk ke dalam syurga. Ada orang yang dah berkahwin, suaminya meninggal dunia, tak mustahil untuk masuk ke dalam syurga. Ada orang yang mungkin berstatuskan sebagai ibu tiri, maka jadikan platform ibu tiri itu sebagai, betulkan balik persepsi masyarakat, tunjukkan kata ibu tiri juga boleh jadi ibu yang baik dan penyayang. Kalau kita status sebagai madu sekalipun, madu nombor 2, nombor 1 ke, saling berlapang dada.
Suami kamu dah menikah dah, puan duk bergaduh datang apa lagi? Kan? Koklah dia duk buat benda plan dah menikah dah, yang duk nak duk rasa self belonging sangat, suami tu aku punya. Suami kamu dah berkahwin, maka besarkan hati untuk belajar, untuk menerima kenyataan. Kan? Walaupun kata ustaz berat, ustaz sembang boleh lah apa semua. Ya boleh bercakap. Wa tawassaw bil haq, kita pesan je lah nak buat macam mana lagi. Habis yang kau duk berbal ni dapat apa? Duk tunjuk kita memberontak dapat apa? Tak dapat apa juga. Kita susah hati, suami kita susah hati, anak-anak terabai kadang-kadang. Sebab apa? Dia duk bergaduh. Maka sebab tu tuan-tuan ada keadaan, betulkan balik stigma, murnikan balik keadaan. Bila sebut ibu tiri, bila sebut benda-benda yang macam ni, kita rasa tak best. Tak tuan-tuan, banyaknya kita tengok orang yang boleh menjadikan platform itu sebagai jalan mendapatkan pahala. Di mana pun ujian kita, we are not in the same shoes, but kita diuji dengan jalan daripada Allah yang sama. Maka mudah-mudahan penyelesaian yang berbeza-beza itu Allah memberikan jaminan syurga yang sama untuk kita semua. Oh, saya suka Ustaz sebut, untunglah kita ada orang nak jaga ayah kita, Ustaz itu dia. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di talian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Aiman Azman Sufian dan juga Ustaz Muhammad Yaakob Yusra. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya begini Ustaz. Ada segelintir lah kadang-kadang pasangan ini. Si isteri itu berjawatan tinggi, berkelulusan tinggi Ustaz. Isteri selaku managing director ataupun pengarah urusan. Suami ini kadang-kadang kerani biasa je Ustaz. Jadi apabila keadaan begini, si isteri ini gajinya besar dan dia juga menanggung keseluruhan hidup. Contoh macam rumah, dia bayar kereta, dia bayar makan pun dia tanggung, dan juga anak sekolah pun dia semua, kerana gajinya besar. Soalan saya, apakah wanita kiriman Tuhan yang macam ini dia boleh diambil kesempatan oleh si suami kerana dia kata gaji dia kecil, beras bukan dia lagi dah beli Ustaz. Jadi apakah pandangan Ustaz sendiri mengenai suami yang begini, yang mengambil kesempatan di atas wanita kiriman Tuhan yang baik sebegini rupa ni Ustaz. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang isteri itu Allah kirimkan kepada saya, memang kaya, senang, tak payah kerja. Bagaimana Ustaz? Kerana yang ni betul-betul manusia kiriman Tuhan, wanita kiriman Tuhan. Bagi suami-suami yang memiliki, masya-Allah. Tetapi satu sudut pada suami saya nasihatkan, untuk saya juga berseseskan sebagai suami, sebab saya tak akan jadi isteri sampai bila-bila pun. Maka tuan-tuan rahmati Allah, ketika mana kita mengambil kesempatan, kadang-kadang dalam bab ni yang pertama, teguran yang pertama, bila Allah takdirkan isteri kita ada pendapatan, dan ada kadang-kadang yang isterinya pendapatan jauh lebih besar, masih tidak menghilangkan hak sebagai suami untuk memberikan nafkah. Saya ulang, masih tak menghilangkan hak kepada suami walaupun bergaji kecil. Hatta penganggur seumur hidup pun, memang dia presiden penganggur Malaysia sekalipun, wajib memberikan nafkah zahir kepada isteri. Hatta dengan berapa waimah amount pun atas persetujuan di antara kita dengan isteri. Ramai terlepas pandang bab ni. Bila saya kata isteri ada pendapatan, dia tak bayar apa-apa dah. Tuan-tuan dengar bergelok, kita berhutang dengan isteri. Kalau 5 tahun kita tak bayar, kira balik 5 tahun kita berhutang dengan isteri. Takut kalau tak selesai di dunia, di mahsyar nanti berguling kita nak kena bayar. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam bab ambil kesempatan, maka tuan-tuan janganlah menjadi suami yang dayus. Kita maaf kasar sikit saya sebut. Jangan jadi suami yang dayus, yang memakan harta daripada titik peluh dan hasil usaha isteri semata-mata. Kecuali Allah takdirkan dah usaha macam-macam dah. Dah usaha macam-macam dah, tak ada juga. Macam ada satu kes baru ni, dia lumpuh Ustaz. Bukan dia tak mau kerja, dia lumpuh. Dia pinjam malung merata Ustaz. Sebab kita nak marah kat dia pun dalam keadaan dia sebagai ketua keluarga Ustaz, lumpuh tubuh badan, major stroke. Dia pinjam malung, dia datang tu dengan nak selesaikan lah. Jadi kita cuba bantu, telefon kawan-kawan, kita bantu dia ada kemahiran, dan kita tolong dengan kemahiran dia pula. Dia boleh memasak Ustaz, dia masak sedap. Jadi dia tekanan tu. Tapi dia usaha dalam keadaan lumpuh tu, duk fikir macam mana cari duit. Kalau itulah orang, itu pun dia boleh, dan isteri dia duduk sarah dia ketika tu, dia kata Ustaz, saya malu Ustaz. Tapi kita tak nak buat macam mana. Kan tuan tengah duk lumpuh waktu tu, alhamdulillah dapat isteri yang besar hati untuk bantu. Maka cuma jangan ambil kesempatan, kerana itu adalah ciri-ciri kepada suami yang dayus. Minta maaf kasarlah sikit tu, tapi tuan-tuan, daripada tuan-tuan duk ambil kesempatan, lebih baik
terasa pagi ni tak apa. Agar sekurang-kurangnya jangan, ada ustaz tapi isteri saya tabak saya jangan kerja, tak apa. Ada je ramai je suami-suami jadi surah rumah hari ni, tetapi dia jaga apa benda yang perlu dijaga. Kan, dia urusan anak-anak, dia uruskan hantar pergi balik kerja. Layan isteri kamu sebagai permaisuri, dia akan layan kamu seperti raja. Ini tuan-tuan layan dia lebih kurang je. Lepas tu nak jadi raja, banyak cantik. Kan? It's not what you give you get back. What you give you get more. Kan? Lepas tu para suami usahakanlah yang terbaik. Jangan pernah mengambil kesempatan ke atas isteri kerana satu bentuk sifat yang sangat tercela apabila kita buat perkara yang sedemikian. Mudah-mudahan Allah memberikan pengampunan kalau yang terlepas pandang dalam bab nafkah ni. Walaupun dengan RM50, walaupun dengan RM100, walaupun dengan RM1000, harta isteri kita itu anak papa megah holding. Bukan dekat megah, mengah holding sekalipun, tetap kena bagi. Nah, maka sebab tu asasnya nak berkahwin ni cuba pandang dari segi sekufu, di antara sekufu itu juga dari segi pendapatan kita cuba tengok, tak wajib tapi cuba banding-bandingkan agar tak. Sebab banyak dah kes yang hari ni penceraian berlaku, saya kata tadi apa, bila isteri dia ada semua benda, dia tak rasa ada keperluan pada suami. Ada suami pun macam hidup segan mati tak mau, macam biawak hidup dah. Kan? Maka dia filekan cerai. Dan mahkamah bila tengok justifikasi suami yang tak ada usaha langsung sebagai ketua keluarga, tak ada siqah pun sebagai ketua keluarga, what's the point untuk kamu nak ada dalam rumah tangga ni? Dan banyak kes yang bercerai berlaku disebabkan dalam bab ni. Betul, saya kata tak salah orang perempuan nak kerja apa semua, silakan, tapi jadilah seperti Siti Khadijah yang paling kaya di negara tersebut, tetap tidak menghilangkan akhlak sebagai seorang isteri. Dan jadilah seperti mana yang disebutkan tentang bagaimana Rasulullah yang memiliki isteri yang paling kaya, tetap dia berusaha menjadi ketua keluarga yang menyara keluarga walaupun isteri dah ada duit. Kita usahakan bersama, insya-Allah. Masya-Allah, itu dia. Tapi kebanyakan isi kat luar sana Ustaz cukup pemurah, cukup baik hati, bantu suami dalam sama-sama membina rumah tangga yang harmoni. Baik, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pastinya Ustaz, nak jadi wanita kiriman Tuhan ni bukan terus-terus jadi. Dan pastinya bermula daripada orang kata biar daripada rebungnya Ustaz. Supaya dah jadi buluh nanti tak adalah bengkok kan. Jadi sahabat kita ni Jura Azlin Sufian, ada satu soalan, apakah yang dimaksudkan wanita kiriman Tuhan? Adakah merujuk kepada seorang isteri? Bagi yang belum berumah tangga, bagaimana untuk menjadi wanita tersebut dan menjadi wanita acuan Al-Quran? Nah, silakan Ustaz. Baik, masya-Allah. Terima kasih kepada Puan Jura Azlin Sufian sebagai soalan, sebagai titian penutup lah, insya-Allah. Bila sebut tentang adakah wajib yang bergelar isteri, maka tidak tak adil lah kalau itu yang dikatakan ta'rifnya, disebabkan Maryam itu tidak berkahwin sampailah, riwayat kata sampai dia meninggal pun tak kahwin. Maka tetap dia jadikan wanita, disebut dengan sayyidatu, daripada kalangan wanita-wanita yang menjadi sayyidatu nisa'u ahli jannah, daripada kalangan ahli syurga juga walaupun dia tak berkahwin. Maksudnya apa? Kuota untuk nak menjadi wanita kiriman Tuhan dambaan syurga ini tidak tertakluk kepada orang yang berkahwin semata-mata. Cuma perkahwinan itu Nabi kata melengkapkan separuh daripada iman kamu. Tapi kalau tak melalui jalan tu boleh tak? Maryam dah buktikan boleh. Kan? Hatta dia berikan suami yang panggil lolak macam hantu raya pun boleh. Asyah buktikan. Hatta diberikan suami yang semangat baik, sebaik-baik manusia pun boleh juga dia menjadi isteri yang baik seperti Rasulullah SAW dengan Siti Khadijah. Atau diberikan ayah dan suami yang baik menjadikan dia isteri yang baik juga ada, seperti mana Fatimah radhiyallahu anha. Maka tuan-tuan tak ada alasan dah. Itu ustaz, depa tak apa ada suami Ustaz, kami tak ada suami. Maryam tak ada suami. Itu ustaz, tak apalah, suami dia bagus, suami saya ustaz perangai tak apa-apa. Itu Asia. Maka kata ustaz, sembang boleh lah. Boleh mendam kalau macam tu, saya nak buat apa? Kan? Maka tuan-tuan kita usahalah sama-sama, insya-Allah. Dan dalam bab bagi orang yang belum berumah tangga, respon kepada soalan tadi, macam mana nak menjadikan wanita yang pada tajuk perbincangan kita lah, yang mana nak yang Allah redha, yang Allah kirimkan untuk menjadi dambaan syurga ini, sudah pastilah tuan-tuan buat apa yang Allah perintah, tinggal apa Allah larang. Jaga 4 benda tadi sebutlah hadis tadi ni, saya ulang banyak kali dah agak ni agar sekurang-kurangnya paling common, paling cak ayam tuan-tuan ingat benda ni. Yang pertama, jaga solat. Jaga solat.
Jaga solat tak perlu ada suami maklum lah. Jangan duk kata dengan ustaz saya kahwin saya jaga semayang. Kalau maklum tak kahwin, jangan duk buat pasal bukan saya doa tak bagi kahwin, tapi jangan letakkan ustaz saya lepas menikah saya akan berubah pakai tudung. Lepas menikah saya akan buat ni. Jangan tuan-tuan. Usahakan jaga semayang yang pertama. Yang kedua, puasa bulan Ramadan. Yang ketiga, jaga ketaatan kepada suami dan patuh pada dia selagi mana tidak bercanggah dengan syarak. Kalau belum berkahwin, maka yang ketiga ini jaga dengan mak ayah. Jaga betul-betul. Senangkan dia. Ini dah lah waktu zaman muda dah susahkan dia dah. Kahwin-kahwin menyusahkan mak ayah pula. Buat apa? Suruh dia bela cucu pula dah. Memanglah mak ayah kita confirm akan jaga anak-anak kita. Hatta kalau kita tak balik pun dia akan minta menghantar. Tapi jangan ambil kesempatan kat situ. Banyak sangat hari ni. Kan? Pandai. Mak ayah dia, kawan tu, mak ayah ni pada tua-tua pun tak ada masa me time. Patut dia kena boleh pergi belajar. Dia boleh duduk masa nak yang untuk dia lah. Tapi duduk jaga cucu lah ni. Kalau jangan ambil kesempatan, tolong. Dan yang keempat, tolonglah tuan-tuan jaga marah diri dan juga aurat. Balik lagi kakak-kakak, ibu-ibu, cek balik dalam media sosial kita. Tak kisahlah platform mana pun, cek, double check. Kan kalau ada gambar-gambar yang mendedahkan aurat dan sebagainya, cuba berusaha pagi ni, pujuk hati, kuatkan diri. Saya doa secara khusus mana-mana yang sedang menonton ni, moga Allah pandu hati kita. Sebab tuan-tuan, satu kajian dibuat baru ni Ustaz, dia kaji tentang psikologi manusia bila dengar satu-satu kematian. Sebagai contoh, bila saya mati, apa yang akan orang Malaysia buat adalah orang akan search siapa saya. Dan media sosial lah akan menjadi tumpuan dia. Sebab tu tuan-tuan, bila ada je kematian, automatik dia akan most popular search. Automatik. Kalau saya ikut Isra, saya hari tu accident 2018 Zat. Carian paling tinggi dalam Google hari tu, Ustaz ikut Isra meninggal ke tidak. Carian itu. Sampai ada sekolah yang dah buat tahlil lah Ustaz. Nanya Pak Karim, saya duduk dalam ICU, duduk tengah bedah kepala saya pecah waktu tu. Mereka dah buat tahlil siap dah. Tahlil untuk orang mati. Ya Allah waktu tu. Nak kata orang akan buat carian. Jadi bandingkan, kalaulah tuan-tuan dan saya mati hari ni, cuba tengok dalam media sosial kita hari ni, apa gambar yang last kita tinggal? Ada tak gambar-gambar dedahkan aurat? Kalau ada tuan-tuan, bayangkan kalau tak ada ahli keluarga yang boleh akses media sosial kita, kita dah duduk dalam kubur, setiap masa duduk masuk saham yang tidak baik disebabkan orang duduk perhati gambar-gambar kita yang mendedahkan aurat tadi. Mendedahkan aurat bukan hanya dia tersat pakai tudung dah, tapi tengok kadang-kadang pakai baju lengan pendek, dengan selfie nampak mungkin bahagian-bahagian tangan ni, ataupun ambil gambar tak pakai stokin. Mazhab Syafi'i kena pakai. Nak tunjuk kat siapa, jadi kat kaki kudi pada zaman Darjah 6 dulu. Tutup. Cek balik, double check. Hari ni saya pesan untuk saya orang dah hati pun, saya ada isteri, saya ada anak-anak, saya ada keluarga, kita pakai double check. Yang mana tak betul, kita betulkan balik. Itu Ustaz, kalau sepo gambar-gambar yang tutup aurat ni tak banyak like. Tak apa tuan-tuan, buat account fake, like sendiri. Dan nak like banyak sangat. Ustaz, kalau buat mulut itik Ustaz, like banyak Ustaz, beratus-ratus. Tak apa tuan-tuan. Kan? Usahakan agar kita sama-sama perbaiki untuk hari ni. Perbaiki agar Allah memberikan kebaikan. Tak ada orang yang sempurna. Kita semua buat salah, kita buat silap. Tapi ingat, Allah sentiasa memberikan ruang dan peluang untuk kita berubah. Maka sama-sama berusaha jaga beraurat ni. Sebab tuan-tuan bayangkan kalau mati orang pakai dosa, Allah Akbar, demam kita. Duduk dalam tu duduk kena hentam dengan malaikat mungkar nakir. Sebab apa? Dosa affiliate yang kita tinggalkan di dunia, meninggalkan ruangan media sosial yang mendedahkan aurat. Kalau tak ada nak buh gambar bewok pun tak apa. Bewok tak berdosa. Dia memang tak pakai apa. Maka buhlah gambar apa? Gambar pokok, gambar semut, gambar lampu, gambar kamera, tak apa, tak berdosa kata. Tapi kita buat gambar kita mendedahkan aurat, setiap saat orang pandang itu dikira sebagai perbuatan dosa. Na'udzubillah min zalik. 2010 ada seorang junior saya accident. Dia ada gambar bukan dedah aurat Ustaz, gambar pakai tangan pendek Waktu tu sampai peringkat cari hacker untuk hack dia punya media sosial untuk nak buang gambar-gambar. Tapi tak jumpa, tak ada orang yang mampu buat. Sampai hari ni media sosial yang masih ada. Minta maaf saya sebut nama MySpace pada zaman tu, MySpace, saya ingat lagi. Tambahlah ni, kalau orang buka, dia dapat. Alhamdulillah dalam platform tu orang dah tak guna dah, dengan izin Allah kan. Jadi mudah-mudahan orang tak tengok dan menyelamatkan dia. Sekarang dah 13 tahun dia meninggal. Dia melayari alam barzah itu dalam keadaan tahun pertama, tahun kedua tu orang duk perhati gambar-gambar dia. Kesian kat dia kat sana.
Dan diri kesian kepada isteri, kesian kepada anak-anak, kesian pada diri sendiri, kita sama-sama usahakan insya-Allah. Masya-Allah Ustaz. Itulah peluang kita untuk kita ni masih hidup lagi, tengok balik dalam media sosial kita, buanglah apa-apa perkara yang memaksiati diri kita. Baik Ustaz. Biasalah wanita kiriman Tuhan ni tidak lari daripada diuji oleh Allah SWT. Tapi ni ujian ni berat ni Ustaz. Daripada Mas Hasan, 4 orang Sri Kandi penghulu syurga, merupakan wanita yang mempunyai zuriat. Apa pandangan Ustaz pada wanita yang tidak diberikan rezeki zuriat? Adakah peluang untuk menjadi penghuni syurga kerana tidak diuji dengan zuriat di dunia? Baik, terima kasih pada soalan yang bertanya. Dia sudah pasti satu ujian yang berat pada mana-mana wanita yang dah berkahwin diuji dalam bab anak. Sebab tu tuan-tuan, dalam Al-Quran 2 rasul yang Allah uji lama tak ada anak. Yang pertama diceritakan dalam surah As-Saffat pada ayat 90, bermula pada ayat 90 sampai ayat 100 lebih, itu cerita tentang Nabi Ibrahim AS yang diuji dengan Siti Sarah, lama kahwin tak ada anak. Yang kedua rasul yang diuji dalam Al-Quran Allah ceritakan adalah Nabi Zakaria AS yang juga berkahwin lama tapi tak ada anak. Menunjukkan bahawa stigma ataupun ujian dalam bab tak ada anak ni memang sangat berat dalam masyarakat, khususnya pada pasangan suami isteri. Even tuan-tuan, sebab tu kita sebagai masyarakat ni, orang kalau jumpa dengan orang lain jangan tanya beberapa benda. Yang pertama, jangan tanya soal umur dia. Nampak tu, tanya umur hang berapa? Maka bila tanya umur, dia akan menghilangkan respect bila dia jadi lebih muda pada kita. Ataupun dia akan bila dia lebih tua pada kita, kita akan ada bandingan-bandingan bila kita tahu bab umur. Yang kedua, kalau boleh tuan-tuan, jangan tanya tentang keluarga dia. Pasal tuan-tuan, kita bila kita jumpa di antara skrip dan dialog yang selalu kita akan tanya, biasanya kita akan tanya apa? Kalau orang yang belum kahwin, hang ni bila hang tak kahwin lagi ke? Kalau ada orang tanya tu, tanya dia, suami kau kosong lagi tak? Senang. Duk tanya banyak sangat kan? Available lagi tak? Available, suami kau available lagi tak? Saya nak tengah single ni. Kalau orang jangan tanya tuan. Saya yakin orang yang tak ada orang di dunia yang memang dia punya KPI nak jadi single. Dia tak ada forever alone, tak ada. Tak ada orang yang memang objektif dia nak single pun, cuma belum dapat pasangan. Sebab nak kahwin ni tuan-tuan, dia bukan macam beli baju, pakai tak ni buang salin. Tak. Perkahwinan ni kita nak jadikan dia pasangan seumur hidup, dunia dan akhirat. Sudah pastilah kena memilih sikit. Dan jangan duk peduli, hidup bukan perlumbaan yang kita kena sama. Saya kahwin umur 20. Tuan-tuan jangan duk kata, oh seronok kalau boleh kahwin umur 20. Dah, belum tentu seronok. Ramai mana pasangan cerai hari ni. Setiap berapa minit di Malaysia ada satu kes, satu fail penceraian dibuat di Malaysia. Sehari lebih daripada 300 kes. Hidup bukan perlumbaan, dah sudah bergaduh. Dan jangan tanya soal anak. Dah kahwin, dia dah kahwin, duk tanya pula dah. Balik raya baru ni. Lah tak boleh anak lagi kau. La ilaha illallah. Yang duk kalup, siapa aku yang nak beranak? Duk kalup. Dia bukan, pada kita nampak seolah-olah kita nak bersosial. Baguslah ambil berat. Tapi pada pasangan yang diuji tak ada anak. Ustaz, benda tu Ustaz boleh buat bergaduh pasangan lagi bini ni. Emotional damage berlaku. Duk main tanya. Orang tanya, hang ni tak boleh anak lagi kau. Ustaz, ada hamba Allah. Saya kuliah di masjid Pengadang Baru. Lama Ustaz, saya ingat lagi. Bak anak, tajuk cerita pagi tu bak anak. Habis kuliah, suami isteri dia main peluk Ustaz. Laki dia lah peluk. Kan? Suami dia bila balik saya. Kan? Laki dia main peluk rapat dia tu Ustaz. Menangis dia. Menangis kita macam budak-budak menangis. Esok saya pun tak apa pegang lama dia. Lepas tu dia kata, Ustaz, saya dengan isteri saya dah kahwin. Waktu tu saya rasa dekat 12 tahun. Dia kata kahwin tak ada anak Ustaz. Kami dah ikhtiar macam-macam termasuk IVF. Buat perubatan moden, buat perubatan tradisional ni habis. Bukan kata tongkat motor pun telan dah pasal. Usaha ni apa benda yang orang habaq. Kaedah ni semua buat termasuk IVF. Sampai doktor kata apa? Dua-dua tak ada masalah. Dua-dua subur, cuma tak ada rezeki. Doktor bahasakan sampai tak ada rezeki. Cuma dia kata, Ustaz, kami dah tak ada bahasa, dah tak ada benda, dah kami boleh ikhtiar dah berbelah tahun ni. Apa yang kami buat adalah setiap kali perayaan, kami akan pilih untuk kerja. Tak balik kampung. Itu kenapa? Allah dia kata, Ustaz, setiap kali balik bukan orang lain, mak sendiri tanya. Mak menakan, sepupu. Jadi isteri saya pula bila tengok anak-anak saudara dia lari, anak-anak adik dia baru kahwin setahun dapat anak, bila berlari tu menangis dia Ustaz. Nangis dia. Jadi dia decide sampai sekarang tak balik. Jadi tuan-tuan,
jangan membunuh perasaan bila pada orang yang diuji dengan tak ada anak. Doakan pada mereka. Penutup, sebelum saya akhiri dengan doa ringkas, tuan-tuan, saya hadiahkan satu doa pada pagi ini. Ya Allah, sebut dalam Quran, pendek pagi ni boleh hafal tu kan. Maka amalkan dalam surah Safat ayat 100, doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kurniakan kami daripada kalangan anak-anak yang soleh. Amalkan doa ni pada yang dah berkahwin, tak dapat anak lagi, usahakan. Jangan duk buat, ustaz saya dah amal lama tak ada anak, tak ada suami lagi. Bagi talak kat dia lagi. Jadi usahakan sama-sama Allah beri keberkatan. Jadi jom kita tutup dengan doa ringkas, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita. Baik, silakan. Doa kau. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yufi ni'amika fi mazidah. Ya Allah Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, kedua ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin kami, jiran tetangga kami, sama ada dalam kami sedar dan kami tak sedar. Ya Allah, Ya Latif, lembutkan hati kami, Ya Allah. Ya Allah, pada kami yang masih ada kedua ibu dan ayah, keizinkanlah kami dapat berbuat baik dan berbakti kepada mereka. Perelokkan akhlak kami kepada mereka. Lunak rendahkan suara kami saat kami berbicara dengan mak dan ayah kami, Ya Allah. Ya Allah, kalau kau takdirkan mereka telah meninggal dunia, permudahkan urusan maka di sana, lapangkan kubur mereka, hiasilah kubur mereka sebagai taman-taman syurga-Mu, Ya Allah. Ya Allah, kau jadikan pasangan kami, Ya Allah, sebagai pasangan yang kau redha untuk memasukkan kami semua ke dalam syurga, Ya Allah. Ya Allah, kami mempunyai isteri, Ya Allah, maka kau jadikan isteri kami sebagai isteri yang diberikan kebaikan untuk sentiasa memuhasabah diri seperti kami juga, Ya Allah, yang banyak buat salah, Ya Allah. Sebagai suami, Ya Allah, isteri kami kalau ada kesalahan pada dia, maka itulah cerminan akhlak kami, Ya Allah. Pada anak-anak kami, itulah kesalahan didikan kami, Ya Allah. Maka izinkanlah dengan berkat hari Jumaat ini, Ya Allah, pada bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan Syawal ini, Ya Allah, kurniakan kami kebaikan, kebersamaan dalam keluarga kami, di antara pasangan suami isteri, untuk mendidik diri kami dan juga pasangan kami dan anak-anak kami dengan kebaikan, Ya Allah. Pada kami yang jahil, kurniakan kefahaman ilmu kepada kami. Pada kami yang sakit, sembuhkan penyakit-penyakit kami. Pada kami yang masih makan harta haram, riba, rasuah, syubhah, ampunkan semua dosa-dosa kami. Pada kami yang masih mendedahkan aurat, pandulah hati kami, berikan kekuatan pada hati kami untuk menutup aurat secara sempurna, Ya Allah. Ya Allah, janganlah kau matikan kami dalam kemaksiatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna minkum taqabbal ya karim. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Yusra dan kepada para penonton sekalian. Esok temu janji kita dalam topik perbincangan akhlak bohong atau tipu sunat bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Azam Al-Kankari dan moderatornya adalah Dai Luqman. Baik para penonton, saya Dai Aiman, mohon maaf di atas lanjur kata terlajak bicara. Ada rezeki kita jumpa lagi. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita jumpa lagi. Ila liqa ma'assalamah. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.